Kejap, Mak. Okey, terima kasih. Ustaz, you sudah live FB. Okey, Ustaz boleh mula terus, Ustaz. Okey. Internet problem sikit. Kalau saya sangkut, akak beritahu sebab tadi ada Tak problem nampak internet line sikit. Ustaz naik merah, Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sekarang ni boleh dengar ke tak, Kak? Suara Ustaz dengar tapi gambar ni, gambar dia frozen. Gambar dia tak gerak. Tak gerak. Okey dah. Tapi dia memang sangkut sikit lah. Tapi suara okey je, Ustaz. Okey. Sebab yang kat rumah problem, saya guna yang set, saya harap okey lah. Aku ingin set pun problem juga. Okey, alhamdulillah bin sa'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Kak Liza dan tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa ala. Hari ini kita dapat teruskan lagi sesi membahaskan buku Message Deep dalam Al-Quranul Karim. Dan dalam minggu lepas kita dah mula memasuki surah Al-An'am. Kita dah mula mukadimah dia. Kita dah bincang ayat 38 dan juga 45. Dan insya-Allah pada hari ini kita masuk ayat 52 ya. Sebelum tu kita ingat balik bahawa suratul An'am ini merupakan surah yang paling banyak mengandungi perkataan kul dalam Al-Quran. So kul ini sendiri dalam Al-Quran ada sebanyak 334. Daripada 334 tu 44 kali ada dalam surah Al-An'am saja. Maknanya surah yang paling banyak adalah lafaz kul. Dan juga selain daripada surah yang paling banyak lafaz kul, surah ini juga merupakan surah yang paling banyak menyebutkan nama para nabi dalam 3 ayat ni kan. 3 ke 4 ayat sahaja, yang mana ada 18 nama nabi telah dinyatakan dalam surah ini. Mengalahkan suratul Anbiya yang mengandungi 16 di huraian panjang. Okey, sorry terkeluar lagi. Kak Liza, sekarang okey tak Kak Liza? Line Ustaz dah Saya naik kembali. ya. Macam dah okey sikit. Tapi tadi tu ada echo suara tu. Sekarang ni merah balik lah Ustaz. Line Ustaz memang tak stabil lah sekarang. Ya. Okey, memang tak stabil Macam mana sebab dari pagi lagi line tak okey kat sini. Handset pun tak okey. Sekarang macam mana Kak? Rasa macam okey sikit? Kak Liza? Suara Ustaz dengar, kalau dengar kat laptop ni okey. Kalau dengar dekat phone dia bunyi echo sikit. Tapi sekarang ni dia naik macam kuning dia. Macam stabil tak stabil macam tu. Tapi suara masih okey lah. Kak Izzah dengar je. Ya, Orang macam mana? Yang lain macam mana? macam ni Kak, saya pindah tempat je Okey Ustaz. Sekejap tuan-tuan dan puan-puan ni, saya pindah tempat je.
Okey, saya cuba, saya dah pindah tempat. Dah lah, okey tak okey pindah tempat ni. Dan Liza, kalau saya tetap bermasalah, akak beritahu Okey Ustaz. Sekarang ni masih ada problem ke? Okay, Puan Zura kata okey. Okey. Kalau ada problem je beritahu Okay, sekarang ni kita terus masuk dalam hajat mengahajat. Dalam ayat yang keberapa ya? Sekejap saya buka balik. Itulah kita ni. Tak boleh nak buat apa pasal lain. Okey, ayat 52 suratul An'am. Okey, boleh Ada apa-apa? Saya harap saya punya line makin okey, insya-Allah. Ayat 52 suratul An'am. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Menarik juga dia punya ayat ni Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Yang awal tu dia sebut ma'alaika dahulu, ma'alaika baru min hisabihim. Tapi yang ni dia sebut wama min hisabika dulu. Alaihim tu belakang kan. Okey. Jadi apa maksud ayat ini? Dan janganlah kamu usir orang yang beribadah dan berdoa kepada Tuhan mereka. Wala tatrudi ni jangan kamu mengusir. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, orang yang menyeru ataupun beribadah kepada Tuhan mereka pagi dan juga petang, yuriduna wajhah, mengharapkan keredaannya. Okey, itu satu. Bahagian yang kedua pula, ma 'alaika min hisabihim min syai'. Maksudnya ialah tidaklah kamu bertanggungjawab terhadap amalan mereka pun, wa ma min hisabika 'alaihim min syai', dan mereka pun tidak bertanggungjawab terhadap amalanmu. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Fatatrudahum, dan maka sekiranya kamu mengusir mereka, nescaya kamu termasuk orang yang zalim. Kalau kamu mengusir orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kamu termasuk orang yang zalim. Ini biasalah tuan-tuan dan puan-puan ya, sejak zaman Nabi Nuh AS lagi, mereka memang orang-orang yang jahat-jahat ni, mereka memang tak nak berkawan dengan orang-orang miskin yang mengikut ajaran Nabi Nuh AS. Misalnya kalau ibu tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam surah Syu'ara berkenaan dengan Nabi Nuh AS, sebab orang miskin ni banyak ada kaitan dengan Nabi Nuh nampaknya. Contohnya kalau Nabi Nuh ni, dalam kes orang miskin, mereka sebut apa dia? Okey, ini cerita dia. Wama ana bitaridil mu'minin, saya tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Sebabnya mereka kata, qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun, adakah kami ni nak beriman untukmu dan yang mana yang mengikut kamu ni orang-orang yang tak ada apalah, tak ada nilai, al-arzalun, miskin, tak ada kedudukan. Itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 111 sampailah dalam ayat 119 tu cerita orang miskin. Sama juga kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan kisah Nabi Nuh AS yang dirakamkan dalam surah Hud ya. Dalam surah Hud ini pun cerita tentang orang miskin juga. Ni cerita dia. Jadi kata mereka, alamak, tekan pula. Mana tadi? Okey. Ma naraka illa basyaran mislana. Kami tak tengok kamu ni melainkan manusia yang sama dengan kami, wahai Nuh.
wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'yi. Dan kami tengok orang yang ikut kamu ni orang yang araziluna. Yang tadilah al-arzalun tadi kan. Al-arzalun, araziluna, badiyar ra'yi. Boleh buat kajian lah, satu kajian khusus. Apa maksud al-arzalun daripada sudut bahasanya. Okay, dan kemudian Nabi Nuh AS pun dia balas balik. Nabi Nuh kata, wa ma ana bitaridil ladina amanu. Saya tidak mengusir orang yang beriman. Wa ya qaumi man yansurullahi in tarattuhum. Wahai kaum, siapa yang boleh menyelamatkan saya daripada Allah jika saya mengusir orang yang beriman? Afala tadhakkarun, adakah kamu tidak mengambil peringatan? Okey, jadi ceritanya memang mereka tak naklah kawan dengan orang-orang miskin ni, low standard, tak ada, tak ada kedudukan tu tak sama dengan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla pun memberikan pesan kepada Nabi SAW dan seluruh Nabi yang lain pun agar jangan mengusir orang-orang miskin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kerana orang miskin yang beriman kepada Allah ni mereka jauh lebih baik daripada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal itu tuan-tuan dan puan boleh perhatikan dalam surah Al-Baqarah. Dalam Allah Ta'ala membuat perbandingan antara orang kaya dengan orang miskin ni macam mana kan. Okey, jom kita tengok dalam ayat yang berapa ni. Ni betul, ayat 221 ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ceritanya ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu an berkenan dengan seorang wanita musyrikah, comel, orang yang ada personality ya, tapi musyrikah, musyrik kepada Allah. Maka Allah Azza wa Jalla pun turunkan ayat, dan kamu tidak boleh mengahwini mana-mana wanita musyrikat sehinggalah mereka beriman. Dan Allah Ta'ala buat satu perbandingan yang begitu unik. Kata Allah, wala ammatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan amah ni hamba wanita lah, hamba perempuan yang beriman kepada Allah, mereka lebih baik daripada wanita musyrikah walaupun musyrikah itu mempesona kamu. Jadi hamba wanita ni, walaupun biasanya hamba wanita ni confirm miskin. Okay, satu. Yang kedua, tidak berpendidikan. Dua, orang yang tak pandai berdikari. Tiga, dan kalau jadi mak pun pandai ke ilmu parenting nak jaga anak-anak. Keempat, kemudiannya ini kita cerita realiti, bukan cerita nak memburukkan. Dan mereka dianggap tidak lawa pada pandangan masyarakat biasa. Yalah, nak lawa macam mana, mereka ni bukannya ada skincare ke apa benda tu. Dia tak semestinya orang kulit hitam, dia tak lawa, tak. Mereka ni bukannya pandai jaga kecantikan diri sendiri, memang buat kerja kasar, tangan mereka pun kasar. Yalah, selain betul lah standardnya yang jadi hamba ni yang berkulit hitam biasanya. Okey, baik. Tapi mereka dalam keadaan tak pandai, tidak berpendidikan, tak ada wawasan yang tinggi, tapi mereka ada iman. Lebih baik kalau kita kahwin dengan wanita ammah yang beriman daripada wanita musyrikah yang mempesona kamu tadi. Sama juga, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Kenapa dia buat cerita tentang jangan kahwin dengan perempuan dulu? Kerana ceritanya sahabat Nabi nak kahwin dengan orang perempuan. Maka dibawa cerita tentang kahwin dengan orang perempuan musyrikah. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala cerita juga, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu pula mana-mana wanita yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala mahu berkahwin dengan lelaki musyrik sehinggalah mereka beriman dahulu kepada Allah Azza wa Jalla. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu lebih baik daripada musyrik, walaupun musyrik itu perempuan. Tahu tak siapa sahabat Nabi yang mana dia nak kahwin dengan siapa seseorang tu dia nak kahwin dengan seorang sahabat Nabi yang perempuan, ya. Dan sahabat Nabi yang perempuan ini pun memberikan syarat, boleh kahwin dengan dia tapi dengan syarat beriman dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya dia beriman kepada Allah dan dia betul-betul menjadi orang yang sangat hebat dan banyak berjuang untuk agama Allah. Okay, siapa ingat cerita siapa tu?
Siapa nak teka? Sahabat Nabi perempuan yang mana ya? Yang ada jawapan tu. Ummu Aiman. Oh, Kak Syida ada. Ummu Aiman dengan siapa Kak? Ummu Aiman kahwin dengan siapa yang bukan Islam? Setahu saya Ummu Aiman dia kahwin dengan Zaid bin Harisah, Islam. Ada jawapan tak? Kak Liza? Ada jawapan tak Kak Liza? Puan Syahira? Ummu Sulaim, Masya Allah. Puan Syahira boleh jawab. Ummu Sulaim. Dia kahwin dengan siapa Ummu Sulaim? Siapa yang minat pada dia tu? Siapa? Suami dia. Jadi ayah angkat, ayah tiri kepada Anas bin Malik. Okay, tak ingat? Abu Tal apa? Abu Talha. Abu Talha. Abu Talha. Dan beliaulah yang merealisasikan awal juzuk 4 tu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mencapai syurga sehinggalah seseorang itu memberikan apa yang paling dia kasih. Dia tahu je ayat Quran tersebut, dia terus jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau terus wakafkan kebun yang paling beliau kasih sebagai menyahut ayat tersebut. Okey. Jadi di sini nak katanya orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla mempunyai kedudukan yang tinggi. Maka saya sebutkan dalam buku saya ni Message Deep dalam Al-Quran, kita dilarang daripada menyakiti mana-mana orang, terutamanya orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh tanpa mengira sama ada mereka memiliki pangkat, harta dan kedudukan atau langsung tidak memilikinya, kita wajib menjaga hati mereka. Okay, wajib jaga hati orang yang soleh, orang yang beriman. Baik, baru je saya duduk semak satu tulisan daripada Dr. Sarah. Jadi sekarang ni di peringkat kami dalam proses untuk terbitkan satu buku berkenaan dengan macam mana penilai kewanitaan menurut Surah An-Nisa, antara tulisan Dr. Sarah. Jadi dia cerita tentang bagaimana kita menjaga hati suami dan isteri yang soleh dan kita jangan lupa kebaikan-kebaikan mereka walaupun ada masa kita terasa hati. Terasa hati tu takutnya dia sebenarnya tak apa pun gangguan syaitan. Jadi ingat kesalehan seseorang pasangan kita tu. Okey, baik. Ini kerana banyak rahmat Allah Azza wa Jalla yang turun kepada kita disebabkan amal dan doa mereka. Sesiapa yang menyakiti hati mereka pasti akan terperosok masuk ke dalam kelompok orang yang zalim. Itu dalam kitab Ma'at Tafasir. Jadi sebenarnya kalau kita tengok orang-orang yang kita katakanlah kalau dia orang yang miskin contohnya, macam mana kita nak menghargai orang-orang yang soleh dulu? Okey, sorry. Bagaimana kita nak menghargai orang yang soleh? Kita tengok siapa yang menghidupkan masjid dan surau dekat dengan tempat kita. Orang soleh lah. Kalaulah mereka tidak menghidupkan surau kita ni, nanya kita nak jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Tak ada orang nak azan, tak ada orang nak jadi imam, tak ada orang peduli pun soal bil api, bil air surau. Tak ada orang peduli pun tentang penjadanan surau. Dan kalau surau ada masalah, dia caw je lah, larikan diri, tak nak fikir pun. Dan alhamdulillah, ada orang-orang yang soleh ambil tanggungjawab menjaga surau. Jadi ada yang bekerja sebagai siap dengan upah siap ni berapa je ibu sekalian. Tak padan. Serius ni tak padan. Dengan dia ni dah lah kena datang awal. Dia kena balik lambat malam, nak kena tutup semua benda. Letih jadi siap ni. Kalaulah kaya saya nak bagi je gaji siap tu 3,000. Kalau boleh lah. Tapi siap berapa je dapat. Dan begitu juga kebanyakan imam, bilal apa ni, surau masjid ni bukan yang di bawah lantikan. Kalau di Selangor ni bukan lantikan jaiz. Mana ada gaji. Kebanyakannya sukarela je jadi imam. Adalah dapatlah duit 200-300 pada bulan Ramadan, sumbangan surau. Itu je. Tapi macam mana mereka berjuang menghidupkan surau itu sendiri. Mereka duk mesyuarat macam mana nak bayar api ni, cukup tak cukup duit. Mereka yang mesyuarat menghidupkan masjid dan surau dengan kuliah-kuliah ilmu, program-program yang bermanfaat untuk anak-anak, untuk kaum ibu, untuk kaum bapa.
untuk kaum remaja fikir macam mana nak hidupkan, ini orang yang soleh. Jadi kalau kita menyakiti hati orang yang soleh, dikhawatiri, turunlah bala Allah Azza wa Jalla pada kita kerana kita telah menghalang, kita telah menyusahkan kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla. Maka di sini pentingnya untuk kita menjaga hati orang yang soleh dan bersahabat dengan mereka. Dengan itulah kita akan mendapat keuntungan yang berganda. Macam puan-puan sekarang lah, bersahabat dengan orang yang soleh dalam grup pengajian ilmu. Ini baru satu pengajian ilmu di bawah ATM. Belum lagi kira pengajian ilmu itulah, pengajian ilmu inilah. Tuan-tuan dan puan-puan bersahabat dengan orang-orang yang soleh daripada pelbagai lapangan. Maka ini Masya Allah luar biasa ya, luar biasa. Kalaulah puan-puan setiap grup tu ada seorang dua orang kenalan, ya, itu lagi cantik lah. Dan saya faham ada kalangan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu terutamanya, tak ada tuan-tuan kat sini, ibu-ibu, kakak-kakak yang saling ziarah menziarahi antara satu sama lain. Oh, itu sangat bagus sebenarnya, sangat bagus ya. Okey, itu ayat 52. Kemudiannya kalau kita lihat lagi ayat seterusnya, setelah kita kata supaya jangan menyakiti hati orang yang soleh, bahkan bersahabat dengan orang yang soleh, cara ni kita nak kata jangan pula bersahabat dengan orang-orang yang zalim. Itu dinyatakan dalam ayat 68. Dengan orang yang zalim jangan buat kawan pula. Sekadar nak apa kalau orang-orang yang jenis perangai tak elok ni, kita sekadar nak berkawan biasa-biasa bolehlah, tapi jangan jadi sahabat. Sahabat ni yang mana duduk kita luah perasaan pada dia, kita mengadu masalah kita pada dia, tu jangan. Itu akan menyusahkan kita. Sekadar nak kawan-kawan, sekadar nak sembang, menjalinkan hubungan kemanusiaan tu okey. Jadi kata Allah Jalla wa Ala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Itu poin dia. Fa'rid anhum. Apabila kamu melihat ada orang yang sentiasa mengejek-ngejek ayat kami, yakhuduna tu dia fi'il mudhari'. Okey. Maknanya sentiasa, dia sentiasa mengejek ayat-ayat kami ni, fa'rid anhum. Maka tinggalkanlah, berpalinglah daripada mereka. Paling, jangan kawan dengan mereka pun. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sehinggalah mereka memperkatakan soal lain. Kalau mereka dah berhenti, tak hina lagi ayat-ayat Allah Azza wa Jal, bolehlah kalau kita nak ni, kita nak sembang dengan mereka. Tapi selagi mana mereka duduk mencela ayat-ayat Allah ataupun kebenaran, kita berpaling. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da zikra ma'al qaumiz zalimin. Dan jika kamu dilupakan oleh syaitan sehingga kamu duduk semula dengan mereka, maka janganlah kamu duduk lagi bersama kaum yang zalim itu sesudah kamu mengingatinya. Kok kita ni syok juga duduk layan orang mengumpat. Oh, best. Memang best layan orang mengumpat ni. Dia nikmat mengumpat ni Allah saja yang tahu. Dan Allah saja yang tahu dia punya balasan pada orang mengumpat. Memang syok nikmat mengumpat ni. Kita pun duduk dengar tu, mula-mula kita tak nak layan. Tapi syok juga pasal mengumpat ni, duduk dengar layan. Kata Allah, wa imma yunsiyannaka syaitan, bila syaitan melupakan kamu sehingga kamu pun duduk membawang sekali dengan geng-geng yang tak elok tadi, fala taq'ud ba'da zikra, maka bila kamu teringat je, terus jangan duduk lagi dengan mereka. Asingkan diri, jangan lagi duduk sembang dengan mereka dengan orang-orang yang zalim. Okey, baik. Jadi di sini, ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah, adik-adik pun ada sekali, tak apalah. Apabila kita lihat, satunya saya dah terangkan tadi, yakhuduna, orang yang sentiasa merendahkan ayat Allah, itu fi'il mudhari' menunjukkan benda yang sentiasa. Okey. Kemudiannya, kita tengok pula perkataan fala taq'ud. Okey. Taq'ud ini, qa'adah ni artinya duduk. Dan macam saya sekarang, saya tengah duduk atas kerusi. Okay. Kerusi ni namanya maq'ad. Maq'ad ini kita namakan sebagai bangku ataupun kerusi. Maq'adun, ya. Maq'adun. Ataupun al-kursi pun boleh. Jadi apa beza antara qa'adah dengan jalasa? Duduk. Jalasa duduk, qa'adah pun duduk. Ini cerita mudah aja ya. Kalau jalasa tu dia duduk sekejap-sekejap. Kalau qa'adah tu duduk lama. Okay.
Itu cerita mudah je, saya tak nak ada cerita panjang pasal benda ni. Artinya bila Allah Ta'ala sebut fala taq'ud ba'da dzikra, bila syaitan melupakan kamu sehingga kamu pun join kumpulan-kumpulan yang duduk merendahkan ayat Allah tadi atau duduk buat benda-benda yang bukan-bukan seperti membawang tadi, bila kamu lupa dan kemudian kamu teringat, kamu ingat tak baik ni duduk mengumpat pasal orang, fala taq'ud, maka jangan duduk, bukan difahami dengan duduk macam saya duduk sekarang ni. Bukan itu. Tapi fala taq'ud ini dia dalam tempoh yang lama, artinya jangan bersama dalam selama-lamanya sehinggalah mereka melakukan perubahan. Itu maksud fala taq'ud, jangan bersama. Tapi jangan bersama tu digunakan oleh Allah, jangan duduk. Sebagai gambaran, macam kalau sedekah kan Allah kata tangan. Jangan kita kata apa, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan kamu jadikan tangan kamu ni terperangkap di tengkuk kamu. Apa maksud tangan terperangkap, terbelenggu di tengkuk? Artinya tangan ini memberikan sedekah. Maka jangan biarkan tangan itu kedekut tak nak bagi sedekah. Itu maksud dia. Okay. Maka kalau fala taq'ud, Allah Ta'ala kata jangan duduk, sebenarnya ia simbolik jangan bersama dengan orang-orang yang zalim. Jadi kalau orang yang zalim ini kita tak boleh bersama, sama jugalah konsep dalam pemilihan suami dan juga isteri. Jangan memilih suami dan juga ataupun isteri yang tidak membawa keimanan kepada kita, bahkan boleh merosakkan kita. Tak ada konsep, tak apalah saya kahwin dengan ni, saya nak dakwah. Dia memang ketat tudung, dia memang kurang jaga solat. Tapi tak apa, insya-Allah nanti saya kahwin dengan dia, saya didik dia pakai tudung, saya didik dia supaya solat, sama ni dia solat ikut tunggang langgang. Dia bukan begitu. Kahwin ni memanglah ada kahwin dengan unsur dakwah, tapi dia ada maklumat yang besar. Tapi kalau sekadar kita nak kahwin baru kita nak dakwah, tak boleh, sebab Nabi SAW minta kita mencari seorang ibu yang baik untuk anak kita. Kerana dia punya perangai mak tu dia akan tumpah juga pada perangai anak. Perangai ayah tu dia akan tumpah juga pada perangai ayah. Maka seorang perempuan, wanita, dia cari suami yang baik agar anaknya pun mewarisi sifat yang baik. Sama juga dengan lelaki mencari isteri yang baik agar anak mewarisi perangai baik si isteri. Tak ada konsep bila dah kahwin baru nak dakwah, dia kena bincang terus. Okay, awak minat pada saya pun minat pada awak. Boleh tak kita buat perjanjian dalam tempoh masa dalam beberapa bulan ni ataupun setahun ni, ubahlah. Kita ubah mana-mana perangai tak elok. Belajar agama sama-sama, ikut kelas. Bukan belajar sama-sama pergi berdua. Tak. Maknanya sama-sama belajar lah. Yang lelaki belajar macam lelaki, yang perempuan belajar macam perempuan. Tuntut ilmu, ubat buat perubahan. Yang tak pakai tudung, pakai tudung. Gitu. Jadi, kalau dah kahwin tiba-tiba baru nak ubah, dah banyak dah berlakunya tak mampu diubahkan pun. Jadi, artinya kalau dah dengan orang zalim kan Allah tak bagi kita berkawan. Maka dengan orang yang zalim dalam bentuk tidak mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla pun, kita jangan berkawan. Kecuali dia orang baik. Dia orang baik. Dia on off tu dah, sekejap dia pakai, sekejap tak pakai. Tapi dia kata dia nak berubah. Cuma dia perlukan masa kerana persekitaran dia tak membantu dia. Dan kita tahu, kita nampak dia orang baik. Kita nampak dia ada peluang nak berubah. Maka kita kahwin dengan cuba membantu dia melakukan perubahan tersebut, insya-Allah. Tapi kalau dia sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda berubah, tiba-tiba kita nak kahwin dengan dia, tak boleh. Sama juga dengan perempuan memilih lelaki. Tak apa, lelaki ni dia garang. Garang-garang ni masa sebelum kahwin kita boleh terima lagi. Tapi bila dah kahwin, kita akan sakit hati. Maka tak boleh. Kalau betul awak nakkan saya, ubah perangai garang tu. Nabi tak bagi kita garang-garang. Kenapa kita nak garang-garang? Kenapa kita nak panas baran? Syaitan semua tu. Bagaimana tu ubah? Kita tak boleh kahwin. Jadi itu benda yang kita kena letak. Sebab garang ini merupakan orang yang zalim. Okey. Berkahwin dengan orang non-Muslim. Berkahwin dengan non-Muslim. Kita tak boleh kahwin dengan non-Muslim. Kita boleh kahwin dengan orang yang dah Islam. Cuma dia baru masuk Islam, kita kahwin dengan dia. Tu tak apa, tak ada masalah. Okay. Dia berbeza dengan kes orang Islam yang zalim, yang tidak mengikut syariat Allah. Kalau dia memang bukan Islam, kemudian kita nak kahwin dengan dia, saya faham maksud Puan Syairah ya. Maknanya kita nak kahwin dengan dia supaya dia masuk Islam.
Dan dia memang kena masuk Islam dululah sebelum kahwin kita kan. Dan dia pun tak pakai tudung lagi. Itu tak apa. Sebab mereka memang bermula daripada bukan Islam. Itu berbeza dengan orang Islam yang memang dari awal lagi Islam, yang tidak mengikuti ajaran Islam. Yang mereka ni baru sahaja nak berkenalan dengan Islam, tudung tak pakai lagi, itu tak apa, tak ada masalah. Berapa ramai je orang yang kahwin dengan non-Muslim dan kemudiannya dia ubah sedikit-sedikit dan ia akan memakan masa. Dan netizen tak boleh mengata itu bukan cerita netizen, ini cerita mereka. Keluarga mesti memberikan ruang agar perubahan itu berlaku dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan yang terlalu drastik. Maka tidak ada isu dalam bab ini ya. Okey. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu-ibu, kakak-kakak, Allah Taala sebut fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Az-zalimin ni huruf za ialah antara huruf yang dia agak tebal dan lidah tu dia kena keluar daripada gigi kita. Za. Dia kena keluar, bukannya za dalam tak. Gigi kena lidah keluar. Allah ma'al qaumil zalimin. Dia agak tebal sikit. Jadi az-zalimin ini kalau dalam bahasa Arab ia dipanggil sebagai kata nama. Kata nama ini bermakna orang yang memang zalim. Dia memang penzalim. Orang yang melakukan kezaliman berbeza dengan orang yang zalim. Maka dalam bab ini sebenarnya ada dua perintah Allah Azza wa Jalla. Perintah yang pertama ialah jangan kita duduk bersama dengan penzalim. Dia memang orang zalim. Jangan duduk dengan penzalim. Tapi satu lagi, peringatan Allah Azza wa Jalla kepada kita ialah, kita nak tengok ayat apa ya. Rasanya macam surah Hud. Surah apa? Surah Hud, betul. Dalam surah Hud, Allah Azza wa Jalla berkata, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman. Fatamassakumun nar, nescaya kamu akan disentuh oleh neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan tidak ada untuk kamu daripada selain Allah pembantu pun. Tidak ada penolong selain daripada Allah. Semalatun sarun, kemudian kamu tidak akan mendapat pertolongan buat selama-lamanya. Ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah, ayat ini berbeza. Allah Ta'ala tak sebut, tengok sini, az-zalimin kan? Az-zalimin. Allah Ta'ala tak sebut dalam surah Hud ayat 13, wala tarkanu ila zalimina fatamassakumun nar. Bukannya Allah tak sebut az-zalimin, tapi Allah sebut ilal ladzina zalamu. Apa beza dia? Kalau az-zalimin ialah penzalim, kata nama. Kalau ilal ladzina zalamu, dia bukan kata nama, ia kata kerja. Orang yang melakukan kezaliman. Mana lebih jahat? Penzalim ke orang yang melakukan kezaliman? Okey, boleh bagi jawapan? Ibu-ibu, kakak-kakak, mana lebih jahat? Orang zalim ke penzalim? Orang yang melakukan kezaliman ke ataupun orang yang zalim? Orang yang zalim. Orang yang zalim. Okey. Terima kasih banyak Khadijah. Yang lain? Penzalim, Ustaz. Orang yang zalim. Penzalim. Okey, Puan Nurul. Puan Nurul Rich Enterprise, Masya Allah ya. Saya ingat Puan Nurul ya. Baik. Orang yang zalim. Lagi ada lagi jawapan lain? Ada lagi tak kau nak bagi jawapan? Satu soalan lagi. Penzalim, Ustaz. Kak Jamila, apa dia Kak? Penzalim. Penzalim, kata nama. Az-zalimin. Okey, jadi betul. Kata nama tu menggambarkan sesuatu yang lebih dominan daripada kata kerja. Artinya, jangan duduk bersama dengan penzalim, orang yang zalim. Okey. Tapi perintah yang kedua ialah jangan kamu cenderung dengan orang yang melakukan kezaliman. Artinya dia bukan penzalim. Dia tidak dinamakan sebagai orang yang zalim pun. Tapi kalau dia orang baik, cuma dia buat kezaliman, jangan kamu cenderung dengan dia. Dia orang baik, tapi hari itu dia ada buat salah, benda yang zalim. Apa benda salah dia buat? Apa-apalah, tuan-tuan dan puan-puan ya. Maka jangan kamu cenderung, jangan kamu sokong dia. Kerana dia telah melakukan satu bentuk kezaliman. Jadi dua-dua kita tak boleh. Dengan orang yang zalim, jangan duduk sekali.
Dengan orang yang melakukan kezaliman, jangan kita cenderung. Ya, jangan kita cenderung dengan orang yang melakukan kezaliman. Tapi boleh duduk sekali tak dengan mereka? Boleh, kerana mereka bukannya orang yang zalim. Mereka orang baik, cuma ada masa melakukan kezaliman. Maka dengan kezaliman yang dilakukan, jangan cenderung. Tapi boleh duduk sekali tak? Boleh duduk sekali. Dengan orang zalim? No, dengan orang zalim tak boleh duduk sekali. Kalau memang dia jelas dia orang yang zalim, tak boleh duduk sekali. Okay, dia ada satu perbahasan yang menarik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Apabila sentuh tentang surah cahaya, Suratul Nur, saya pun memang nak sangat buat buku tentang surah cahaya ni. Dah ada perkataan dengan Ustazah Fatimah, kena buat ni tentang surah cahaya ni. Message deep dalam surah cahaya. Okey. Tapi sebelum masuk isu surah cahaya ni, surah An-Nur ni, kembali kepada suratul An'am, maka saya sebutkan di sini apa yang dinyatakan oleh Ibn Katsir. Begitulah apabila kita berteman dengan orang yang suka meremehkan ayat-ayat Allah Ta'ala dan sunnah-sunnah Nabi SAW, sedikit sebanyak pemikiran mereka akan merosakkan pemikiran kita. Ketika itu, kita dan mereka menjadi sama. Asalnya kita ni nak berkawan sajalah, nak dakwah dia. Tapi bila kita dah duduk sekali tu, lama-lama perangai mereka pun kita terikut. Bukan mereka yang terikut perangai kita. Kita pula terikut perangai mereka. Na'udzubillah min zalik. Ya. Tapi kalau kita berkawan dengan orang saleh, yang saya sebut atas sekali, apabila kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita sendiri akan berbau wangi. Ibaratnya begitulah apabila kita berteman dengan orang yang saleh, kita akan terkesan dengan akhlak mereka. Dulu-dulu saya ada seorang murabi. Murabi ni dah tua sangatlah, ya. Dah tua. Namanya Ustaz Yahya Osman, ya. Ustaz Yahya Osman. Mungkin sebahagian tuan-tuan dan puan-puan kenal lah Ustaz Yahya Osman ni. Orang yang tua, yang soleh, yang ini Ustaz Yahya Osman. Dan semasa beliau meninggal di Kelantan tu, kebetulan saya pergi Kelantan masa tu. Saya pergi sehari je. Dan malam tu saya nak balik, naik bas. Tiba-tiba tahun 2012, tiba-tiba je dengar cerita beliau meninggal dan saya terus pergi ke rumah beliau. Dan saya antara orang yang awal lah sampai ke rumah Fadil Ustaz Yahya Osman, yang salih sangat beliau ni. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita duduk dengan Ustaz Yahya ni ajar kami satu ilmu praktikal, ilmu hidup. Iaitu bila dia hidangkan, dia ni tua dah, tak larat berjalan pun tak larat, tapi bila kami pergi, dia yang sediakan makanan dan minuman. Dan bila dia hidang je minuman, dia kata, siapa paling kalangan antum yang paling muda? Antum ni awak lah. Siapa kalangan awak ni yang paling muda? Kita pun tengok, ni yang paling muda orang ni. Okay, yang paling muda, tolong berbuah air. Serve yang tua-tua. Oh, macam tu. Dua tiga kali dah pergi rumah dia je. Dia akan tanya, siapa yang paling muda? Tolong isikan air. Serve yang tua. Maka saya pun mengambil pengajaran bahawa orang muda mesti berbakti pada orang yang lebih berusia. Jadi contohnya, walaupun saya ni ustaz yang dijemput untuk mengajar di masjid-masjid, dan kadang-kadang ada masa, Alhamdulillah tak banyak. Saya pun harap memang tak banyak lah. Adalah 1-2 masjid yang ajak makan-makan lepas kuliah. Tapi Alhamdulillah tak banyak. Dan kebanyakannya makan pagi, ya. Bila nak makan tu, saya pun ingat apa yang Ustaz Yahya ajar. Bahawa yang muda mesti serve. Yang depan saya ni haji-haji yang dah lebih berusia daripada saya. Saya lah yang bubuh. Kalau bihun pada mereka, saya letakkan air, sediakan air. Dan mereka kadang-kadang segan lah Ustaz pula bubuh. Kata tak, saya lebih muda, saya anak, saya yang kena serve. Soal kuliah ilmu, itu saya kongsikan. Tapi dalam bab berbakti, berbudi, yang muda mesti berbudi kepada yang tua. Bukannya kerana saya ni gelaran ustaz yang dijemput, saya pula yang kena serve semua benda. Cukuplah. Masa kuliah ilmu, habislah. Sekarang ni kita hubungan kekeluargaan. Saya sebagai anak pula, saya sebagai adik. Maka saya kena urus. Jadi itu kerana apa? Kerana ajaran daripada Ustaz Yahya Osman. Kita berkawan dengan orang soleh, kita cedok perangai yang soleh tadi. Alhamdulillah. Ya. Begitu juga di tempat kami ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami ada usrah bulanan. Alhamdulillah, saya pun bolehlah berkenalan dengan penduduk-penduduk taman baru saya ni melalui usrah. Jadi
Kita kenal ramai orang, ya Allah, orang-orang sini baik-baik, pemikirannya terbuka. Dan mereka ni tak pandang dan rendah yang lebih usia daripada kita peringkat ayah pun. Pandang kita macam kawan je lah. Sebab kita satu geng, satu taman. Kita hormat mereka sebagai peringkat ayah. Mereka layan kita macam kawan je. Jadi seronok, ya Allah, cara mereka bercakap dengan budi bahasanya, sopan, lembut. Oh, kita belajar betul lah. Tujuan aku nak hijrah ni. Aku nak sesuatu yang menarik, yang baik, yang saleh daripada masyarakat taman aku. Allah Ta'ala campak saya ke tempat yang orang-orang yang saleh. Jadi bila kita sembang tu, ya Allah, seronok sangat. Cara mereka sembang, cara mereka muamalah, lembutnya mereka itu, alhamdulillah. Kita pun belajar macam tu lah caranya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu penting untuk kita bersahabat dengan orang yang saleh dan kita menjauhi orang-orang yang zalim. Bila kita kawan dengan orang zalim, macam contohlah, kalau macam Puan Syahira nanti kan, yang anak kecil lagi, apakah yang benda yang akan menakutkan, yang membuatkan Puan Syahira akan fikir panjang nanti? Puan Syahira, anak yang sulung umur berapa Puan Syahira? 6 tahun. 6 tahun? Ya. 6 tahun. Tahun depan lah. Tak lama dah ni. Mesti selalu duk fikir pasal sekolah dia ajar satu kat mana kan? Ya, betul Ustaz. Fikir, ya Allah, duk bincang suami isteri, kalau hantar sini macam mana, dengan nak hantar tu macam mana, kalau nak hantar sekolah ini macam mana pula, duit lah apa semua fikir. Itu sekolah rendah. Macam Kak Liza, Kak Jamilah pun tak ada dah, tak bincang dah benda ni. Itu semua level-level universiti dah. Kemudiannya pula nanti masuk sekolah menengah pula. Mana ni? Sebab benda yang paling menakutkan ialah, bukan apa kalau kita masuk sekolah-sekolah ni, kita tengok budak sekolah ni okey tak okey, percakapan jaga tak jaga. Macam dulu saya nak masuk anak saya dekat sekolah taman kami kan. Fikir, Allah, tengok budak-budak kawasan taman tu cakap bukan main boleh tahan juga cara bercakapnya. Menyebabkan kita takut kalau anak kita masuk sekolah tu, nanti dia pun terikut cakap-cakap itu. Itu kita takut. Jadi benda itu memang sangat-sangat mengganggu perasaan ibu dan bapa yang mementingkan pendidikan yang baik untuk anak-anak. Jadi nak kena rikir kawasan setempat tu macam mana, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dalam mata Allah, kakak-kakak sekalian. Okey, betul tak apa yang disebutkan tu, zalim, apa yang dinyatakan tu betul. Okey. Betul, zalim ni macam tinggal solat, cederakan haiwan, cederakan isteri. Betul lah tu. Universiti lagi risau Allah Akbar. Saya nampak lagi lah you tu. 4-5 tahun lagi. Baik. Jadi kita kena bersahabat dengan orang yang soleh dan kita pun kena ajar anak-anak kita bersahabat dengan orang yang soleh. Kita kena ajar anak-anak kita ni cari kawan yang boleh membantu mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya pun cuba berbudi juga. Kita tengok kawan-kawan anak kita dan saya ambil kesimpulannya, kalau saya nak anak saya ni dapat kawan yang baik, saya nak orang pun layan anak saya dengan baik, saya nak Allah Ta'ala turunkan rahmat pada anak saya mesti berbudi pada anak orang lain. Jadi saya pun memang dah jadi pak supir. Jadi pada hari Jumaat je saya bawa dalam 4 orang kawan-kawan anak saya ni pergi solat Jumaat. Dan bukan saja pergi solat Jumaat, pergi hantar, tak. Ada package lagi, package aiskrim pula. Balik je mesti aiskrim. Jadi saya dah biasa dah. Bila masuk masjid, bagi RM1 seorang, RM5. Aiskrim pula, aiskrim tu dalam RM10 lah semuanya. RM15. Itu memang dah prepare dah. RM15. Artinya kalau dalam sebulan tu RM60 untuk mereka je. Memang saya dah ready dah. Kadang-kadang lebih tu biasa je. Sebabnya kita nak, inilah masa untuk aku berbudi pada anak orang lain. Jadi kemudiannya memang saya minta dengan mak ayah. Tak apa saya bawa. Saya tahu mereka datang dari jauh. Rumah saya dekat ni sekolah anak. Saya kata saya tawarkan diri, tak apa, saya uruskan semuanya. Ada nak bayar tak? Nak bayar buat apa? Bukan kita buat kerja tu nak kena bayaran. Kalau nak bayaran dah lama lah saya untung. Jadi bukan isu bayaran. Isunya kita nak pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Dan supaya anak kita tu bersahabat. Itu penting. Kita buat tu untuk kepentingan anak kita, bukan untuk kepentingan diri kita sangat. Kepentingan anak kita tu nombor satu. Mendapat redha daripada Allah. Di samping kita pun nak anak kawan-kawan anak kita ni tak tertinggal solat Jumaat kerana tak ada pengangkutan. Dan cikgu-cikgu dia pun pening nak kawan ramai orang. Okey, baik. Jadi itu caranya. Tuan, ibu-ibu, kakak-kakak dalam mata Allah,
sampaikan bila saya pergi je ke masjid, mestilah makcik yang duk jaga rela tu mesti tanya, mana anak-anak? Kadang-kadang masa cuti, saya bawa anak saya je. Anak-anak mana? Tak ada, anak-anak lain tak ada hari ni, cuti sekolah ni je yang ada. Jadi seronoknya Allah, orang pada kenal dan anak-anak kita yang ramai tu. Jadi itu cara kita berbudi. Dan bila masuk masjid, solat dulu. Solat tahiyatul masjid. Dan bila khutbah, diam. Tak boleh main, diam. Masa ni je. Lepas tu, sebelum tu nak main, mainlah. Lepas tu nak bergurau lah. Dan saya memang bergurau sungguh dengan diorang. Duduk gelak sama-sama, duduk mengusik sama-sama. Diorang pun anggap kita ni macam, yalah macam ayah diorang juga. Jadi itu cara kita membentuk suasana persekitaran yang soleh. Dan saya ingat dulu-dulu pun saya bawa budak-budak ni pergi surau. Taman saya dulu. Ajak beritahu mak ayah ikut pakcik pergi surau. Kadang-kadang pergi mengajar, join sekali. Cuma tempat sini je saya belum ajak lagi budak-budak ni untuk join saya pergi ke surau, teman saya pergi kuliah. Tapi budak-budak ni dah beberapa orang dah bina hubungan dengan kita, alhamdulillah. Duduk main bola sekali apa. Baik. Ibu-ibu, kakak-kakak dirahmati Allah. Terus seterusnya kita tengok ayat 124. Lebih pentingnya kita ni berlapang dada, jangan ada hasad dengki ya. Kata Allah Jalla wa Ala dalam ayat 124. Okay, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Apabila datangnya ayat-ayat petanda-petanda daripada Allah, mereka menyatakan kami tidak beriman sehingga kami pun dapat apa yang orang tu dapat. Apa yang Muhammad dapat kami pun nak juga. Okey. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata, itu poin dia. Allah lebih tahu siapa yang paling layak mendapat risalah dia. Maknanya mereka pun nak jadi nabi juga. Allah tahulah siapa yang paling layak jadi nabi, ya. Dan Allah tak ada tentukan dah siapa yang jadi nabi. Maka di sini ulama pun kata apa? Jadi ini kata Ar-Razi, kerasulan dan kenabian merupakan satu anugerah khas Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang tertentu yang layak menanggung tugasan berat itu. Menurut ilmuwan, kita buatlah ibadat macam mana pun, setinggi mana pun ilmu kita, kita tak akan mampu menjadi Nabi kerana Nabi itu satu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan kita tak boleh katalah, kalau aku jadi Nabi kan best. Kalau kita jadi Nabi best. Fine. Cubalah kita maintain dulu salat sunat 12 rakaat setiap hari selama 40 hari. Boleh tak boleh? Kalau tak, yang tu pun tak boleh, tak payahlah sembang kalau aku jadi Nabi pun best. Yang kedua, cuba kita tahan perasaan marah dalam tempoh 2 bulan. Jangan marah sesiapa pun. Kecuali marah kerana Allah, itu lainlah. Jangan terasa hati dengan orang duduk usik kita, orang duduk peli kita, sabar aja. Boleh tak dalam tempoh 2-3 bulan, kalau orang peli kita, kita sabar aja. Kalau kita boleh sabar tu logik lah nak jadi Nabi pun. Tak adanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekali orang peli kita, ya Allah, meletup. Geramnya, ya Allah, memang besar kecil je aku tengok kawan ni kan. Kalau kita nak jadi best jadi Nabi, cubalah kita jadi suami yang langsung tak marah isteri. Bahkan kalau isteri buat perangai pun kita okey. Dan sama juga, cubalah jadi isteri yang okey dengan suami. Yang mana kalau tak setuju dengan suami pun, tak apa, abang belajar lagi, jadi buat macam ni, sabar. Kalau boleh kita sabar, fine, boleh jadi Nabi lah. Itu pun bukan main lagi. Jadi bukan senang jadi Nabi ni, macam-macam orang menyakitkan hati dan benda itulah jadi penawar hati. Apabila orang mengata kita pun, aku ni kalau aku nak kata dia ni tak hormat langsung ke aku, mengata tu tak jaga mulut, memang tak ada insurans. Tuan-tuan sekalian, kalaulah kita geram dengan orang tak hormat kita, kita siapa? Siapa kita nak orang hormat lebih-lebih? Setara Nabi Musa alaihi salam pun Allah Ta'ala sebut, la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu. Wahai orang beriman, jangan kamu jadi seperti orang yang menyakiti hati Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa daripada cercaan-cercaan mereka dalam satu isu. Secara Nabi Musa AS, Nabi yang paling hebat itu pun yang banyak jasa kepada Bani Israel yang membebaskan daripada Fir'aun pun mereka cela Nabi. Siapa kita yang tak ada jasa pun pada orang lain? Memang saya, kalau saya orang mengata saya pun, ya Allah, tak hormat langsung. Cakap tu
Kalau kita jadi geram lah, kenapa Datuk Ahmad langsung pada kita? Tapi bila fikir balik, siapa kita nak dihormati lebih-lebih? Hebat sangatkah kita ni? Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemunculan orang-orang yang tak ada insurans pada mulut ni, yang suka mencela kita ni, sebenarnya dia berfungsi menambahkan kesabaran dan keimanan kita. Allah Ta'ala memang tak akan hilang dah manusia macam ni. Bukan Allah tak hilangkan, sorry ya. Manusia macam ni tak akan hilang di dunia. Manusia yang tak pandai jaga mulut ni tak akan hilang di dunia. Manusia yang tak pandai hormat orang ni tak akan hilang di dunia. Dan mereka ada fungsi mereka. Fungsi mereka ialah menyedarkan siapalah kita nak berbangga-bangga lebih-lebih. Siapa sangatlah kita supaya untuk dihormati oleh orang ramai. Tak ada, kita orang biasa aja. Maka di sini juga ulama menyatakan ayat ini menunjukkan orang-orang yang ada hasad dengki macam Yahudi, Nasrani yang tak habis-habis hasad dengan Nabi SAW, mereka tak layak pun jadi Nabi kerana perangai hasad mereka tersebut. Hasad ni apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Siapa boleh bagi respon? Apa maksud hasadun? Ada tak? Siapa boleh bagi? Dengki. Memang. Kak Aisyah. Memanglah hasad dengki, Kak. Nak cari definisi dia. Apa definisi dengki? Ustaz, kalau macam perasaan yang tak senang yang ada dalam hati kita bila kita melihat seseorang. Maksudnya kita tengok kebaikan ke nikmat orang tu, kita rasa tak puas hati lah, tak rasa macam tu lah. Apa yang Puan Syairah sebut tu 70% ataupun 80%. Ada sikit lagi. Sikit lagi. Nak Dia sampai berserta dengan niat yang jahat, Ustaz. berserta dengan niat jahat. Itu melengkapkan lah. Melengkapkan. Terima kasih banyak. Jadi kalau dalam bahasa yang berstandard apa dia? Terima kasih banyak Kak Aisyah, Puan Syairah, Kak Liza ya. Iaitu hasad ialah kita bercita-cita zawalun ni'mah ala ghairina. Supaya hilanglah nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Jom kita tengok definisi hasad tu apa dia kan. Ta'riful hasadi. Sebagaimana Nabi sebut. Nabi dah saya sebut. Betul? Ni, sini. Cuba tengok ni ulama-ulama sebut ni kan. Tamanna zawalu ni'matil mahsudu ilal hasid. Hilanglah nikmat yang dimiliki oleh orang tersebut dan nikmat tu dapat pada kita. Itulah hasad ya. Ada Kak Anis. Barakallahu fikum. Orang tak suka tengok orang yang dapat kebaikan. Okey, betul Puan Ella. Jadi contohnya apa dia? Saya tengok Kak Anis ni. Kak Anis ni main lagi bergaya. Naik kereta baru, Alza baru. Saya pun hasad pada Kak Anis. Kalaulah kereta Alza Kak Anis ni accident, padam muka. Jadi kita nak supaya nikmat tu hilang daripada orang tersebut. Kadang-kadang dia dengki pula kalau kes orang perempuan ni yang muda-muda ni dengki bubuk boyfriend apa ni kan. Dia pun bercita-cita supaya putus hubungan. Kawan tu dah kahwin dah pun dia putus hubungan. Hasad sampai tahap yang lebih teruk. Dia guna pula ilmu sihir, na'udzubillah min zalik. Baru je kakak kawan saya baru tahu dia dah berpisah dengan suami dia. Saya tak tahulah apa cerita lebih-lebih secara lebih lanjut tu saya tak tahu. Tapi memang secara asasnya kakak kawan saya tu memang kena buatan orang. Sihir. Sihir tu kata kawan saya bukan seorang, ramai yang buat. Tapi tak tahulah siapa. Cuma dia datang daripada berbagai arah. Allah Rabbi. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Saya pernah jumpa lah kakak kawan saya tu memang lawa lah dia. Memang lawa sangat. Dan memang logik lah kalau orang berkenan sampai orang hasad begitu. Dan pernah berlaku pada kawan saya yang muda daripada saya, junior setahun 2 tahun ni. Saya pelik kenapalah sibuk nak kahwin. Dia kahwin awal, dia UM, dia kahwin yang budak UKM awal.
Okey, saya pun pelik juga kenapa nak kahwin awal ni, apa ceritanya. Dan alhamdulillah 2 kali saya ziarah dia. Isteri dia sakit teruk. Ibu-ibu sekalian, kakak-kakak, ya Allah, sakit tak boleh berjalan. Duduk bergerak, kita kata apa, heret badan, mengesot lah. Kalau orang Kelantan pakai ngesot. Apa bahasa standard ya, saya pun tak tahu dah. Jadi bila saya pergi tu memang macam tu lah. Hatta isteri dia tu pun memanglah isteri, ini kita cerita realiti, bukan cerita apa. Memang isteri dia lawan lah sampaikan orang buat benda tak elok tu. Dan yang buat tu pensyarah. Pensyarah, Allahu Akbar. Gaduh kawan saya dengan pensyarah tu. Rupanya kawan saya kahwin awal tu sebab nak selamatkan tunang dia tu. Jadi kahwin awal nak selamatkan daripada gangguan pensyarah tu. Pensyarah tu saya tahu pensyarah jemputan ke, pensyarah sambilan ke apa. Pensyarah tu sampai boleh cari rumah isteri kawan saya tu sebelum kahwin tu. Dia cari, jumpa kat mana. Nak kata gila, memang gila bayang sungguh lah. Memang teruk sangat. Kawan saya tu sabar. Bayangkan dia duduk, awalnya duduk di rumah flat tingkat 3 ke tingkat 4. Dia dukung isteri dia turun dari tangga tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Boleh dia dukung isteri tu bisi sikit. Bukan, bisi tu bukannya jenis orang yang gemuk, tak. Dia bertubuh sikit. Kata orang Kelantan bertubuh. Okay, baik. Dia boleh dukung isteri dia turun ke bawah. Tak boleh berjalan. Dan isteri dia kata dia nak juga bagi anak pada kawan saya tu. Walaupun apa risiko memang doktor tak bagi. Sebab sangat berisiko. Tapi dia nak juga. Dan dapat anak. Dan memang dia meninggal akhirnya. Sebab sakit yang berterusan meninggal. Dan kawan saya pun dah kahwin lain. Muda lagi. Kawan saya muda lagi masa tu. Kahwin tu memang kahwin tu dalam keadaan sakit dah. Tapi pengorbanan kawan saya tu Masya Allah. Jadi kita dengan cerita tu. Hasad ni ya Allah dahsyat sangat hasad. Hasad lah penyakit yang paling dahsyat kan. Saya pernah cerita pada sebagian tuan-tuan dan puan-puan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itulah penyakit terakhir disebutkan dalam Al-Quran, penyakit hasad. Dan pilihan hasad inilah kita tengok dalam pilihan raya sekarang pun yang duk mengata sana mengata sini pelik-pelik itu, yang baik tu baiklah. Hasad. Allahu Akbar, letih. Jadi semoga Allah menyelamatkan kita. Saya berhenti dulu di sini pukul 10 sebab ada sebahagian tuan-tuan dan puan-puan yang ada kelas di tempat lain. Ada satu je ayat lagi nak habis tapi tak apa, akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serah pada Kak Liza balik ya. Tak ada. Kita terus berhenti ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jangan lupa ya. Sebentar sebab yang terakhir tadi kita cerita hasad, tolong baca 3 kul 3 kali pagi, 3 kali petang, lepas subuh, lepas asar baca dah. 3 kul tu 3 kali setiap satu dan baca juga ayatul kursi. Semoga Allah Taala menyelamatkan ibu-ibu, kakak-kakak sekalian insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu Nasimah. Ya.